Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan tadabbur surah daripada surah Al-Quran. Semua biasa baca surah Al-Quran kan? Biasa. Semua tahu apa maksud tadabbur? Macam ulang kaji. Ulang kaji lagi? Tak tahu. Allah tahu. Tadabbur tu maksudnya kita perhatikan maksud dia, lepas tu kita fikir apa yang sepatutnya kita buat, kita refleksi diri. Macam itulah lebih kurang. Dalam Quran ni apa sepatutnya untuk kita? Quran tu panduan. Quran tu petunjuk dengan panduan. Allah kata hidayah kan. So kalau macam mana kita nak kata Quran tu petunjuk kalau kita tak tahu dia tunjuk pergi mana? Kalau kita kata panduan macam ni, apa panduan dia, apa yang kita patut buat. So kita akan cuba bincangkan hari ni apa panduan-panduan yang kita patut buat. Daripada kita mula dengan surah yang paling hujung, surah apa? An-Nas. Surah An-Nas. Okey, jom kita mula-mula kita sama-sama baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. So, siapa nak cuba bacakan dia punya maksud? Boleh? Baca. Ada kat situ. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja yang menguasai sekalian manusia, sembahan Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, daripada kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, daripada golongan jin dan manusia. Faham So itu yang pertama. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak jadikan panduan? Betul tak? So kita nak cuba faham. Okey. Kalau kita dah baca ni, mungkin kita belajar sikit-sikit bahasa Arab yang berkaitan. Kul maksudnya apa? Katakanlah. Maksudnya Allah suruh kita buat sesuatu kan? Allah suruh buat apa? Suruh katakan. Kepada Tak, kul tu maknanya Allah suruh kata. Betul tak? Katakanlah. Maknanya Allah kata, katakanlah. Yang kita kena kata apa? A'udzu. Aku berlindung. Bi rabbin nas. Kepada Tuhan sekalian manusia. Kepada Tuhan sekalian manusia. Rabbin nas. Kenapa kat sini Allah cakap Rabbin nas? Okey, kita baca dulu. Malikin nas. Malikin nas, raja yang menguasai sekalian manusia. Malik tu raja. An-nas tu manusia. Ilahin nas. Sembahan Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Ilah tu sembahan. An-nas tu manusia. So Allah suruh kita minta tolong, minta perlindungan dengan Tuhan manusia, Raja manusia dengan sembahan manusia. Siapa tu? Allah. Allah lah kan. Tapi kan kita selalu baca kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kat situ kita cakap A'udzu billah? Kat sini kita cakap A'udzu bi rabbin nas. Apa beza dia? Rabb manusia siapa? Tuhan. Allah juga kan. Malikin nas pun Allah juga. Ilahin nas pun Allah juga. Tapi kita biasa sebut Qul a'udzu billah. So Allah tu ialah nama dia, nama Tuhan sekalian alam. Rabbin nas tu maksudnya siapakah Allah tu? Dialah Tuhan, dialah Raja dengan dia sembahan. Min apa maksud dia? Daripada syarrin, kejahatan. Al-waswas, yang bisik. Al-khannas, Syaitan yang bersembunyi. Syaitan tu lah. Allazi, yang membisikkan. Allazi yang yuwaswisu
Membisikkan. Was-was ni membisikkan fi ke dalam sudur Hati manusia. hati ke setengah. Sudur tu dada. Sudur tu dada manusia. Dalam dada tu ada hati. Minal jin, daripada jin hati, daripada golongan jin dan manusia. Okey. Kita akan ambil satu-satu pengajaran sebab ada banyak pengajaran. So kita ambil satu pengajaran dulu. Satu pengajarannya, kita kena minta Allah jaga kita daripada siapa yang nak kacau kita ni? Syaitan. Tapi kalau kita baca surah ni, ada tak perkataan syaitan dalam tu? Ada? Kat mana? Tak ada. Tak ada. Tapi dia tapi maksud syaitan tu dekat mana? Syaitan buat apa? Kenapa kita tahu dia syaitan? Sebab dia daripada neraka. Bukan dalam surah ni yang Allah sebut. Dari min syarril waswas al-khannas yang bisik-bisik secara bersembunyi ni syaitan lah. So Allah tak sebut nama makhluk tu syaitan. Allah sebut dia buat apa? Dia bisik-bisik. So syaitan ni selalu bisik kat kita. Dia bisik kat mana? Dia bisik kat telinga ke? Tak, kat mana? Kat hati. Dalam ni Allah kata dekat dalam dada. Dalam dada ada hati. Kenapa syaitan bisik kat hati bukan kat telinga? Sebab hati tu lah yang buat semua benda. Hati yang buat semua benda. Hati ketua. Lagi? Macam mana kita tahu hati tu ketua? Tak tahu. Pernah dengar hadis? Ada hadis Nabi SAW, dia cakap dalam diri manusia tu ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah semua anggota kita. Buruk daging tu, buruk semua anggota kita. Apa daging tu? Hati. Itu adalah hati. So sebab tu hati tu kalau syaitan buat jadi buruk, tindakan kita pun buruk. Kalau hati tu baik, insya-Allah tindakan baik. Kenapa? Dalam diri kita ni, kalau kita fikir, kita ada otak kan? Otak kita fikir. Kita ada hati. Hati tu apa? Dia buat apa? Hati tu disuruh. Bukan. Kalau otak kita berfikir, hati kita buat apa? Tak tahu. Kenapa tindak ni? Badan. Hati apa biasanya hati? Duduk diam. Hati duduk diam. Hati kan merasa. Kalau kita rasa seronok, kita rasa sedih, kita rasa marah, kan itu hati. Betul tak? Betul. Macam kalau orang cakap sesuatu, kita rasa macam apa-apa kan. Itu kan hati. Ataupun kita rasa macam syaitan bisik, jomlah kita buat tak elok, itu kan hati. So kenapa syaitan dia kacau hati? Dia tak kacau otak. Macam yang tadi yang saya dah cakap, sebab hatilah yang raja tu. Kalau kita cakap macam ni, kalau kita belajar ilmu agama, kan kita dah ada ilmu agama kan, dia masuk otak ke masuk hati? Masuk otak. Otak kan. Kalau kita ingat, kalau kita faham, dia dekat otak. Kalau kita rasa, dia dekat hati. Tahu beza? Contohnya, ada tak orang yang dia ada ilmu agama yang betul, tapi sebab hati dia Buruk. tak elok, buruk, dia guna ilmu dia dengan cara yang tak betul. Ada tak? Ada. Contohnya? Contohnya, okey, bagi salam, kena jawab tak? Kena? Kalau tak jawab, Dosa. itu ilmu agama kan? Ada tak orang guna ilmu agama tu tapi cara dia salah? Dia niat dia dia nak kacau perempuan contohnya. Ada tak orang lelaki nak kacau perempuan? Niat tu elok ke tak elok? Tak elok. Lepas tu dia pun kata Assalamualaikum, tak jawab berdosa contohnya kan, kat sekolah. So maksudnya dia guna ilmu yang betul tapi niat dia tak betul kan. So itu contoh. Kalau untuk contoh budak-budak lah, maksudnya ilmu yang betul pun, ilmu agama kita belajar banyak mana pun, kalau hati kita rosak, kita akan guna ilmu agama pun untuk benda tak elok. Sebab tu kita kena jaga hati juga. Kita pergi sekolah belajar ilmu agama, tapi kalau hati kita tak jaga, takut kita guna ilmu agama tu untuk kerosakan juga. Sebab tu syaitan tu dia kacau hati. Ada kisah-kisah yang Nabi SAW pun cerita orang yang beribadah, orang yang baik, yang tahu macam-macam ilmu, tapi syaitan berjaya kacau dia punya hati tu. Akhirnya dia tersalah juga kan. So kita minta Allah jaga
hati kita. Macam mana kita nak jaga hati ni? Macam mana kita nak minta usaha kita untuk minta Allah jaga hati kita? Kat sini Allah suruh buat apa? Suruhannya apa? Berlindung. Macam mana? Kul tu apa? Kena katakanlah, kena sebut sesuatu. So kalau kita paling mudah kita cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada lagi doa-doa yang Allah yang kita minta jaga hati ni apa? Kat mana? Dalam amat surat kan ada banyak doa-doa yang a'udzu macam-macam kan. Contohnya ingat tak? Kita minta surah An-Nas. Ini surah An-Nas. Dalam amat surat kan kita baca ada yang doa-doa kita minta Allah jaga hati kita supaya tidak perasaan-perasaan yang tak sepatutnya dan sebagainya kan. Jadi itu pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada surah An-Nas. So pengajaran besar dia apa yang pertama? Kena berlindung, minta tolongan Allah. Lepas tu daripada syaitan. Syaitan kacau dekat hati. So kita kena jaga hati, jangan bagi syaitan rosakkan hati kita. Betul tak? Itu pengajaran pertama. Jadi usaha kita minta dengan Allah selalu. So kalau ada bisikan je kat hati, kita buat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita halau syaitan tu jauh-jauh. Lepas tu kalau yang rajin lagi bagus, kita baca mak surat pagi dan petang, Allah akan jaga hati kita insya-Allah. Okey, so itu pengajaran kita untuk hari ini. Kita akan buat pengajaran yang lagi satu dalam yang sesi yang lepas ni insya-Allah. So kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So kita harap kawan-kawan juga, kita semua kawan-kawan juga amalkan apa yang kita faham insya-Allah. So kita ucap bye-bye kat kawan-kawan. Ada tangan je. Okey, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.